Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang etika dan perundangan dalam tata cara penggunaan internet serta isu-isu yang berkaitan dengan pencerobohan, skema, hacking dan tata cara mengatasinya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Hazika binti Naim. Kedua, Nur Syakira binti Muhammad Saleh. Dan ketiga, Sheena Lynn Enriquez. Baiklah, pertama sekali mari kita fahamkan apa itu internet. Internet ialah satu hubungan lingkaran rangkaian sedunia yang membolehkan pengguna-pengguna pelbagai peranti untuk berhubung dengan pengguna peranti lain di seluruh dunia dan juga berhubung secara elektronik. Secara ringkasnya, internet adalah rangkaian yang memberi peluang pada pengguna untuk berhubung atau berkomunikasi secara atas talian melewati seluruh dunia. Setelah mengetahui definisi internet, kita perlu mengetahui mengapa kita perlu mengamalkan etika dalam penggunaan internet. Etika dalam penggunaan internet diambil daripada perkataan netiquette, iaitu singkatan Network Etiquette atau Internet Etiquette. Etika itu sendiri bermaksud sekumpulan peraturan untuk tingkah laku dalam talian yang boleh diterima. Jadi, mengapa kita perlu mengamalkan etika dalam penggunaan internet ini? Tujuan utamanya adalah untuk memantapkan tahap keselamatan komunikasi, sistem internet dan email. Namun begitu, penggunaan internet dan email yang sistematik, cekap dan pantas ini jika tidak diuruskan dengan baik boleh menjejaskan keselamatan terhadap data, dokumen atau sebarang maklumat melalui penghantaran media elektronik. Seterusnya, apakah tata cara yang perlu diamalkan semasa menggunakan internet? Pertama, hak dan privasi pengguna. Setiap pengguna perlu menghormati privasi pengguna lain untuk mengelakkan daripada berlaku pemecahan keterlaluan, penipuan dan jenayah cyber. Hal ini kerana setiap aktiviti yang dijalankan di internet berkemungkinan diperhatikan oleh sesebuah organisasi sama ada kerajaan atau penggodam. Seterusnya, kita juga perlu mengelakkan diri daripada berkongsi maklumat peribadi di atas talian dengan mudah, seperti nama penuh sama seperti kad pengenalan, alamat, nombor akaun bank dan sebagainya. Hal ini kerana dikhawatiri akaun media sosial atau akaun perbankan anda akan digodam. Jadi, jangan sewenang-wenangnya mendedahkan maklumat peribadi anda di mana-mana platform internet. Oleh itu, penting untuk kita menjaga privasi kita untuk mengelakkan data maklumat kita dimanipulasikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, amalkan adab, elak bahasa kesat. Semua pengguna perlu mengenali dan mengamalkan adab berkomunikasi melalui internet, iaitu menggunakan bahasa yang sopan. Hal ini kerana internet adalah salah satu medium komunikasi yang memudahkan penggunanya untuk menggunakannya. Jadi, beberapa adab yang patut diamalkan ketika membabitkan diri dalam sebarang aktiviti di alam cyber adalah: pertama, ingat bahawa kita berkomunikasi sesama manusia. Apabila kita berkomunikasi secara elektronik, apa yang dapat dilihat hanyalah skrin komputer atau peranti lain yang sesuai. Contoh, apabila kita sedang berkomunikasi secara atas talian, sama ada dalam bentuk kumpulan WhatsApp, iaitu dengan menjawab perbincangan kumpulan, setiap pernyataan anda mudah untuk disalahtaftirkan oleh orang lain. Oleh itu, kita perlu berhati-hati dalam memilih penggunaan bahasa untuk mengelakkan diri daripada disalahtaftir dan menyinggung perasaan orang lain. Kedua, ketahui di mana anda berada, iaitu di dunia cyber. Adab internet adalah berbeza di setiap platform yang terdapat di internet. Misalnya, Facebook dan Twitter merupakan dua platform yang lebih kurang sama tetapi berlainan pengguna yang memonopolikannya. Facebook dimonopoli oleh pengguna yang berumur antara 40 hingga 60-an, manakala Twitter majoriti penggunanya dalam lingkungan belasan hingga 30-an. Jadi di sini terdapat jurang pergaulan yang berbeza. Hal ini menyebabkan kebanyakan kumpulan perbincangan di Facebook adalah sangat berlainan dengan kumpulan di Twitter. Oleh itu, adab internet adalah berbeza di tempat yang berlainan. Jadi, penting untuk kita mengenal pasti di mana keberadaan kita. Oleh yang demikian, kita perlu mengamalkan adab dan mengelakkan diri daripada menggunakan bahasa yang kesat dalam penggunaan internet. Hal ini kerana untuk menjaga keamanan dan keharmonian sesama pengguna di internet. Ketiga ialah pengguna perlu bertanggungjawab dan tidak pasti jangan kongsi. Pengguna perlu menulis dan menyebarkan maklumat yang sahih dan betul di mana-mana platform media sosial. Hal ini untuk mengelakkan diri daripada menyusahkan dan mengganggu kehidupan orang lain. Oleh itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM atau Malaysian Communication and Multimedia Commission MCMC telah mengambil beberapa pendekatan dan usaha untuk membantu pengguna internet.
Antaranya adalah merangkumi aspek pemantauan dan penguatkuasaan untuk menangani berita palsu dan melindungi kepentingan masyarakat. Pertama, SKMM telah melakukan pelancaran portal sebenarnya.my iaitu menjadi sumber rujukan untuk masyarakat dan agensi kerajaan untuk mengesahkan berita-berita yang tular. Selain itu, SKMM turut menjalinkan kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO, institusi pendidikan dan media untuk memastikan mesej utama seperti berita palsu, musuh negara dan tidak pasti jangan kongsi diterima masyarakat. Seterusnya, aspek penguatkuasaan. SKMM turut memantau dan menyiasat akaun-akaun media sosial yang menyebarkan kandungan yang bersifat lucah, sumbang, palsu dan lain-lain. Kita perlu memilih laman sesawang yang betul semasa melayari internet. Anda mestilah memastikan sesebuah laman sesawang itu selamat untuk dilayari sebelum anda terus melayarinya. Langkah pertama untuk memilih laman sesawang yang betul ialah dengan mengaktifkan ciri-ciri keselamatan yang ada dalam aplikasi pelayar. Kebanyakan aplikasi pelayar moden pada masa kini memiliki pelbagai ciri keselamatan yang tersendiri. Contohnya, ciri menghalang pop-up digunakan untuk menghalang iklan-iklan yang menjengkelkan daripada timbul. Ciri do not track dan banyak lagi. Ciri-ciri ini boleh diaktifkan daripada tetapan khas yang ada pada aplikasi pelayar yang digunakan. Bagi aplikasi pelayar Chrome, anda perlu pergi ke Setting, Advanced dan Privacy and Security. Bagi pelayar Edge, pergi ke Setting dan Advanced Setting. Firefox pula, pergi ke ruangan Option dan terus ke Privacy and Security. Akhir sekali, bagi Safari, pergi ke Preferences, Security and Preferences dan Privacy. Setiap aplikasi pelayar memiliki ciri keselamatan istimewa yang tersendiri. Anda boleh menyemak dan mengaktifkan pelbagai ciri-ciri keselamatan yang ada pada aplikasi pelayar yang anda gunakan. Pastikan laman sesawang menggunakan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol asas yang digunakan dalam WWW iaitu World Wide Web bagi tujuan penghantaran data antara aplikasi pelayar dan laman sesawang yang pengguna lawati. HTTPS merupakan versi tambahan keselamatan terhadap protokol tersebut di mana S yang ditambah merujuk kepada security. HTTPS dapat mengenkrip komunikasi pengguna bagi mengelakkan daripada penggoda mencuri maklumat sensitif pengguna internet. Kebiasaannya, institusi kewangan seperti perbankan dan perniagaan atas talian akan menggunakan HTTPS. Dengan kesedaran keselamatan internet pada masa kini, boleh dikatakan hampir kesemua laman web telah pun mengaplikasikan HTTPS dalam alamat laman sesawang mereka. Walau bagaimanapun, suka diingatkan bahawa penggunaan HTTPS bukanlah jaminan bahawa sesebuah laman sesawang itu selamat sepenuhnya. HTTPS hanyalah salah satu daripada ciri keselamatan yang dipertingkatkan bagi sesebuah laman web. Terdapat juga laman sesawang palsu yang berselindung di sebalik HTTPS dengan tujuan untuk mengelirukan pengguna supaya ia seolah-olah kelihatan seperti sebuah laman muka yang sah. Ketiga, semak URL laman web dengan betul. Anda perlulah meneliti dan mengeja terlebih dahulu alamat bagi laman web yang diberikan sama ada ianya betul atau tidak. Tabiat memandang sepintas lalu pada sesuatu pautan dan terus mengklik tanpa menyedari ke mana pautan tersebut akan memudahkan anda untuk menjadi mangsa penggodam. Terdapat laman web palsu yang dibina seakan-akan sesebuah laman web rasmi untuk menipu pengguna dan mendapatkan maklumat sulit seperti kata laluan dan nombor kad kredit. Setiap maklumat yang diperoleh dari internet perlulah disahkan.
Bahan dari internet perlu ditentukan ketepatan dan kesahihannya, termasuklah sumber rujukan internet. Perundangan dalam internet. Internet dan aplikasi internet membuka ruang kepada komunikasi yang lebih luas dan terbuka, termasuklah aktiviti tidak bermoral. Dengan itu, kawalan yang teratur dan perlindungan keselamatan ICT yang bersesuaian perlu diwujudkan supaya penggunaan internet bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan berkomunikasi, tetapi juga dapat menjamin keselamatan maklumat yang dihantar dan diterima. Fungsi utama kewujudan sesuatu undang-undang ialah untuk menjamin kesejahteraan diri, masyarakat serta sesebuah negara. Oleh itu, tujuan perundangan penggunaan internet adalah untuk mengawal segala jenis penyalahgunaan penggunaan internet. Antara agensi yang mengawal perundangan penggunaan internet ialah Cyber Security Malaysia, iaitu sebuah agensi keselamatan cyber kebangsaan di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM). Tugas mereka adalah untuk menyediakan perkhidmatan dan kepakaran dalam keselamatan cyber bagi sektor awam dan swasta serta komuniti pada umumnya. Seterusnya, MyCERN, iaitu Malaysia Computer Emergency Response Team, yang merupakan salah satu agensi di bawah Cyber Security Malaysia yang banyak memainkan peranan penting khususnya dalam memastikan keselamatan penggunaan komputer serta pengguna internet di negara ini. Oleh yang demikian, dalam skop penggunaan internet terdapat banyak undang-undang yang telah disediakan. Antaranya, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini digubal dan diluluskan untuk memenuhi keperluan pengawasaliaan industri penumpuan komunikasi dan multimedia yang semakin berkembang. Ia mengetengahkan prinsip asas ketulusan, kejelasan, menggalakkan persaingan, kawal seliakan diri dan fleksibiliti kerana cenderung ke arah peraturan prinsip umum. Akta ini bertujuan untuk menyediakan satu set peruntukan pengawasaliaan yang berdasarkan definisi generik pasaran dan aktiviti industri komunikasi dan multimedia. Akta ini membolehkan penubuhan sesebuah suruhanjaya untuk mengendalikan urusan berkaitan dengan jaringan seperti internet. Ia juga mengambil alih kuasa pelesinan terhadap spektrum penyiaran dan telekomunikasi. Seterusnya, Akta Tandatangan Digital 1997. Akta ini adalah tanda tangan elektronik yang digunakan untuk mengesahkan identiti penghantar atau penandatangan sesuatu mesej dan digunakan bagi memastikan sesuatu maklumat adalah betul dan sah di dalam transaksi elektronik. Penggunaan tanda tangan digital yang diiktiraf dapat memenuhi keperluan seperti kerahsiaan, pengesahan identiti, tidak boleh disangkal dan integriti sesuatu maklumat. Tujuan utama akta ini adalah untuk: pertama, mengawal selia penggunaan tanda tangan digital di Malaysia. Kedua, menjamin keselamatan mengenai isu undang-undang yang berkaitan transaksi elektronik. Dan yang ketiga, mengesahkan penggunaan tanda tangan digital melalui sijil perakuan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa pemerakuan PBP berlesen. Selain itu, terdapat Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan kepada maklumat peribadi seseorang, individu yang diproses untuk tujuan transaksi komersial. Siapa yang perlu mematuhi akta ini? Semua individu dan organisasi yang memproses data peribadi dalam urusan mereka mesti mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dikecualikan. Jadi, data apa yang perlu dilindungi? Sebarang data yang membolehkan seseorang individu yang masih hidup dikenalpasti adalah dilindungi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Beberapa contoh data boleh dianggap sebagai data peribadi selagi seseorang individu yang masih hidup boleh dikenalpasti daripada maklumat atau data tersebut. Sebagai contoh, nama dan alamat, nombor kad pengenalan, nombor pasport, maklumat kesihatan, alamat email, gambar, imej dalam rakaman litar tertutup iaitu CCTV dan maklumat dalam fail peribadi. Penipuan cyber atau scam dapat ditafsirkan sebagai penipuan yang disengajakan melalui penyampaian maklumat palsu atau mengelirukan untuk mendapatkan keuntungan. Penipuan cyber dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Kami akan menerangkan 3 jenis taktik penipuan cyber yang sangat popular dan sering digunakan oleh skamer. Taktik penipuan yang pertama ialah penipuan cinta.
Penipu akan menggunakan identiti palsu seperti nama dan gambar milik orang lain untuk mendekati individu yang berpotensi, kemudian membuatkan mangsa jatuh cinta dengan ayat-ayat manis. Setelah mangsa berjaya dipikat, mereka akan mengumpan mangsa untuk membuat transaksi kewangan dengan menyatakan pelbagai alasan. Seterusnya ialah penipuan jualan. Penipu cyber akan berpura-pura untuk menjual barang sama ada barang pukal ataupun barangan yang berharga. Apabila terdapat pembeli yang berminat, mereka akan meminta pembeli untuk membayar deposit terlebih dahulu. Walaupun wang deposit telah diterima, mereka tidak akan menghantar barang yang dijual dan mengabaikan pembeli. Yang terakhir ialah penipuan belian. Kebanyakan penipu cyber akan menyamar sebagai seorang pembeli dan mendakwa bahawa mereka berasal dari luar negara. Kebiasaannya, mereka akan menggunakan platform di mana penjual sangat memerlukan wang seperti mudah.my. Mereka akan menunjukkan minat untuk membeli barang yang dijual dan terus membuat transaksi wang. Taktik penipu bermula apabila mereka mendakwa telah melakukan transaksi dalam jumlah yang lebih besar dari harga barang dengan menggunakan akaun bank antarabangsa. Mereka akan meminta penjual untuk memulangkan baki wang walhal wang tersebut belum sampai ke tangan penjual. Apabila penjual tidak bersetuju, penipu cyber akan mengugut penjual sehingga transaksi wang dibuat. Setiap orang mestilah mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak mudah diperdaya. Terdapat pelbagai laman web atau aplikasi yang dibina untuk menyemak rekod penipu cyber. Antaranya ialah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Scam.my, Tipu.my dan Truecaller. Laman web tersebut digunakan untuk menyemak nombor akaun bank, nama, nombor telefon serta senarai penipu cyber. Jika seseorang itu telah diperdaya oleh penipu cyber, mereka perlulah mengambil tindakan seperti membuat laporan polis, menggunakan khidmat e-aduan di KPDNKK dan membuat aduan di e-Tribunal portal untuk membuat tuntutan bagi amaun yang tidak melebihi RM25,000. Seterusnya ialah penggodaman. Penggodaman atau hacking adalah satu pencerobohan yang dibuat oleh individu atau kumpulan yang dipanggil penggodam ke atas komputer pengguna tanpa mendapat keizinan daripada pengguna rangkaian komputer tersebut. Terdapat 3 motif utama penggodam. Yang pertama ialah terdapat keuntungan kewangan yang boleh diperolehi ketika menggodam sistem. Yang kedua ialah banyak penggodam yang berhasil meningkatkan reputasi mereka dalam subkultur penggodam. Dan yang ketiga ialah penggodam mendapatkan maklumat tentang produk atau perkhidmatan sesebuah syarikat. Terdapat 3 jenis penggodam iaitu penggodam topi hitam, penggodam topi putih dan penggodam topi kelabu. Penggodam topi hitam dianggap sebagai jenis penggodam yang paling ganas. Kegiatannya didasarkan pada pelanggaran keamanan server untuk merosak atau mengekstrak maklumat peribadi. Dalam hal ini, penggodam topi hitam mampu menyerang laman web atau seluruh pelayan serta meletakkan virus dalam perisian tertentu. Penggodam topi putih merupakan penggodam yang bertujuan baik, bukan untuk menjatuhkan orang lain, mengganggu sistem dan sebagainya. Jenis penggodam ini biasanya bekerja dengan syarikat komputer dan tujuan utamanya adalah untuk menguji sistem dan rangkaian dengan mencuba masuk ke dalamnya. Mereka adalah penggodam yang menggunakan bakat untuk meningkatkan keselamatan cyber. Seterusnya ialah penggodam topi kelabu. Ianya dianggap campuran antara 2 jenis dan biasanya bertindak secara haram tetapi dengan niat yang lebih baik. Penggodam ini berdedikasikan untuk mencari kelemahan dalam sistem keselamatan perisian, kemudian meminta pampasan kewangan sebagai pertukaran untuk menetapkannya. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis penggodaman. Yang pertama ialah Denial of Service atau nama singkatannya ialah DOS. Serangan DOS merupakan serangan terhadap server website sehingga pengguna tidak dapat untuk mengakses website tersebut. Serangan ini berfungsi dengan membanjiri server website sehingga server overload. Yang kedua ialah Man in the Middle, iaitu MITM.
MITM adalah serangan cyber yang terjadi ketika komunikasi antara dua belah pihak atau sistem dicegat oleh pihak ketiga, iaitu hacker secara diam-diam. Serangan ini dapat terjadi dalam pelbagai bentuk komunikasi online seperti email, media sosial, website dan lain-lain. Yang ketiga ialah malware. Malware atau nama sebenar malicious software adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merosak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet atau program yang terinfeksi. Dan yang keempat ialah phishing. Phishing adalah percubaan untuk melakukan jenayah penipuan dengan mendapatkan maklumat sensitif seperti username, password dan butiran kad kredit dengan muncul sebagai entiti yang dipercayai dalam sebuah komunikasi elektronik. Contohnya, bank online, eBay, PayPal dan lain-lain. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi penggodaman ialah dengan mengaktifkan firewall. Jenayah cyber berpunca dari internet. Benteng pertama untuk melindungi komputer adalah firewall. Windows sudah menyediakan firewall pada semua sistem operasinya. Aktifkan Windows Firewall dengan klik pada Control Panel dan seterusnya klik Windows Firewall. Setelah firewall diaktifkan, sesebuah komputer perlu ada antivirus. Tidak kira berbayar atau percuma, ia penting untuk perlindungan setiap masa komputer. Contoh antivirus seperti Avira, AVG dan Sophos. Seterusnya, hidupkan spam blocker. Kebanyakan penyedia internet menyediakan fungsi spam blocker untuk mencegah mesej-mesej yang tidak diperlukan seperti spam dan phishing email masuk ke inbox. Dan yang ketiga ialah gunakan kata laluan yang kukuh. Kata laluan tidak berdasarkan maklumat yang mudah diteka oleh orang lain seperti nama kita sendiri ataupun tarikh lahir. Pastikan kata laluan yang berbeza digunakan untuk sistem yang berbeza. Contohnya, tidak menggunakan kata laluan yang sama untuk akaun email dan perbankan internet. Seterusnya adalah sebagai pengguna kita perlu mengamalkan beberapa cara untuk mengatasi jenayah cyber. Antara cara yang boleh diamalkan adalah pengguna perlu mempunyai tahap kesedaran yang tinggi tentang risiko dari ancaman cyber dengan cara memastikan peranti yang digunakan terjamin selamat dan tidak mengandungi virus yang boleh mengancam keselamatan maklumat peribadi yang penting. Sentiasa mengemaskini perisian keselamatan. Jangan abaikan gesaan kemaskini automatik peranti anda. Pastikan anda kerap mengemaskini peranti anda untuk menghalang penggoda mengambil keselamatan daripada kelemahan perisian. Seterusnya, pengguna juga boleh membuat laporan segera kepada pihak berkuasa jika pengguna kehilangan sebarang aset ICT yang mengandungi maklumat peribadi seperti peranti storen, komputer riba dan komputer. Hal ini adalah untuk mengelakkan daripada berlaku kebocoran maklumat. Seterusnya, pengguna juga boleh membuat laporan sekiranya berlaku sebarang insiden jenayah cyber seperti penipuan internet. Bahkan, pengguna juga boleh membuat laporan jika menerima email atau pautan yang mencurigakan atau dari orang yang tidak dikenali. Oleh itu, pengguna perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai pengguna yang bijak, jangan takut untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa. Selain itu, pengguna juga perlu memberi perhatian ke atas Wi-Fi awam. Sekiranya anda sebagai pengguna ingin menggunakan Wi-Fi awam, pastikan rangkaiannya dipercayai. Elakkan daripada menggunakan rangkaian awam yang tiada kata laluan. Ini adalah kerana penggondam boleh mempengaruhi rangkaian tersebut dan mencuri data sensitif yang terkandung dalam peranti anda. Tindakan yang terbaik yang anda boleh amalkan adalah matikan penggunaan Wi-Fi sekiranya tidak menggunakannya dan ubah tetapan peranti untuk menyekat akses Wi-Fi yang tidak disahkan. Hal ini untuk mengelakkan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab menggodam maklumat peribadi anda.